Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada ayat 157. Ayat ini di pertengahan ayat 157 surah Al-A'raf. Siapa yang ada Quran, tolong rajuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bih wa azzaruh wa nasaruh wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka adapun orang-orang yang beriman kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang memuliakannya, dan yang menolongnya, dan yang mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah bersama-sama dengannya. Mereka lah golongan yang beruntung. Pagi ini insya-Allah tajuk dia golongan beruntung. Surah Al-A'raf, surah ke-7, pada ayat 157 ada 4 tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita ingin, kita mau, kita digolongkan oleh Allah dalam golongan yang beruntung. Tapi kadang-kadang kita tengok orang Tionghoa, tarian singa dia tu, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, dia pukul gendang daripada mula sampai habis bunyi untung. Percaya tak? Dia katuk gendang, pukul gendang, untung, 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 untung. Untung saja Tionghoa ni. Dia tutup pun untung, 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 untung. Hari ni kita nak bahas golongan yang beruntung. Tapi orang India ni dia kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Cuba dengar bila dia orang sambut typhoon, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Dia katuk gendang dia bunyi macam tu. Melayu ni dia susah sikit, dia untung dulu, bankrupt kemudian. Cuba dengar kita sambut kompak, perap, 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 untung, untung, rap, bankrupt. Tak ketawa kah? Oh, hari ni hari pertama puasa, Masya Allah, patutlah slow. Alhamdulillah, hari ni kita masuk hari pertama. Kita menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. InsyaAllah. Nak bagi hilang ngantuk Baik. Jadi apakah sifat
sifat golongan yang beruntung. Waalaikumsalam kepada semua. Baik. Yang pertamanya, falladzina amanu bih. Maka adapun orang-orang yang beriman dengannya. Nya di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sebuah hadis, tapi saya tak pasti riwayat siapa, tapi diletakkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku karangan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba sab'ar marratin liman amana bi wa lam yarani. Baik, dengar baik-baik. Ada orang ketawa tadi, katuk gendang. Melayu dia untung dulu, bankrupt kemudian. Kita kena ubah, kena jadi macam orang Tionghoa, untung daripada mula sampai habis. Baik. Yang bermaksud, berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman kepada risalah yang ku bawa. Kemudian Nabi mengulangi sebanyak 7 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Siapa yang beriman kepadaku sedangkan dia tidak pernah melihat aku? Dengar tu. Pernah dengar dah hadis ni? Kalau Dr. Yusuf Qaradawi letak dalam buku-buku karangan beliau, insya-Allah lah. Beliau seorang ulama mahir bidang tafsir Quran dan hadis, insya-Allah. Siapa yang dimaksudkan? Kita. Saya tak pernah pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam mimpi pun tak pernah datang. Allah, sedihnya kita. Banyak kelemahan ni. Tak tahu lah kot, insya-Allah Ramadan tahun ni. Kalau mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu betul lah. Sebab hadis Bukhari kata, iblis tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi yang lain tu, dia boleh menyamar, disguise. Dia main. Tapi Nabi Muhammad dia tak boleh. Kalau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul lah. Kalau mimpi Syarilun datang tu belum tentu lagi. Kan? Cerita gitu. Baik. Jadi, beruntunglah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman dengan risalah yang ku bawa. Sebaliknya Nabi mengulangi, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang-orang yang beriman denganku tetapi tidak pernah melihat aku. Masya Allah kita. Sebab tu tuntutan yang pertama, untuk dikategorikan, untuk dimasukkan ke dalam golongan yang beruntung, fallazina amanu bih, maka adapun orang-orang yang beriman dengannya, nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wujud? Saya dah sebut, saya baca satu je. Ali Imran surah ketiga ayat 144, nama insan pilihan Allah ni disebut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Imran 144, merujuk kepada Rasul yang terakhir. Mana dalil beliau adalah Rasul yang terakhir, walaupun kita tidak pernah bertemu muka, bertemu wajah, dalam mimpi pun tak pernah datang. InsyaAllah tahun ni dia datang kat kita semua, mudah-mudahan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 40. Sekali lagi, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, beliau adalah wa khataman nabiyyin,
penutup pada semua para anbiya. Takkan tak percaya? 2 kali dah nama beliau, dan beliau adalah Rasul yang terakhir, dan kita wajib beriman bahawasanya beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalna ka illa kaffatan linnas. Surah Sabah, surah ke-34 ayat 28. Dan tidaklah kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah sebut kepada seluruh umat manusia. Maka berimanlah kita dengan risalah yang beliau tinggalkan kepada kita. Kalau kita tidak beriman, kita mendustakan risalah Islam yang mulia ini, kita menolak, binasalah kita. Mana dalil? Ini dalil hadis Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini menyatakan, dalam nota tak ada, dia just strikes. Dia datang prompt, dia suruh cakap, dia suruh baca. Hadis itu kita baca lah, kan? Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang yang mendengar dariku, mendengar tentang risalah Islam, tentang Al-Quran, As-Sunnah, tentang agama yang Allah redha ini, sama ada yang mendengar itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati, dia tidak beriman dengan risalah yang ku bawa. Orang Melayu pun dengar, orang Rohingya pun dengar, yang beragama Islam, tapi dia mati dalam keadaan dia tidak percaya, dia menolak risalah yang aku bawa. Maka bersiap sedialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggal kamu ialah neraka. Ayat Quran ada, kalau nak baca banyak sangat. Saya sebut sudah An-Nisa 115. Jangan tolak risalah Nabi, risalah Islam yang mulia ni. Itu yang pertama, secara ringkas. Yang pertama, golongan yang beruntung, golongan yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah bertemu wajah kita, insya-Allah. Yang kedua, falladzina amanu bi wa azzaru, yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak memuliakan beliau? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ni minggu ke-6 dah kot tak solat Jumaat. Patutnya hari ni saya berkhutbah di Pematang Pau, Masjid Batu. Masjid tu kuliah saya dah 25 tahun. Ya, 25 tahun genap. Nah, kuliah maghrib. Dulu kuliah maghrib subuh, sekarang saya dah tutup subuh, selalu jauh. Nak pergi pagi-pagi tak mampu. Kiranya masjid tu kuliah saya, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan, tak ada tapis lah. Cakap apa yang nak cakap, lanyak apa nak lanyak, saya hentam kau-kaunya. Tapi seorang pun tak lari. Sebab apa? Masjid Batu keras. Kalau masjid papan jam. Patutnya jadual saya hari ni berkhutbah di sana. Tak ada rezeki dia orang, tak ada rezeki saya. Nah, ni hari dah ke berapa dah ni? 18 hingga ni berapa puluh hari dah ni? Hari ke-36 ke ke-37 dah Covid. Baik. Memuliakan Nabi. Khatib akan baca man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyrah.
Siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, Allah akan berselawat kepadanya, ke atasnya dengan 10 kali selawat. Dalam Quran tentang selawat, Tok Bilal, Tok Bilal dia akan pegang tongkat sebelum khatib naik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dia serah tongkat ajaib tu, tongkat sakti. Sekali itu, tuan-tuan dan perempuan, di sebuah negeri di Malaysia ni, dah dia selawat, dia tak nak bagi pula kat saya tongkat tu. Saya pun rasa pelik, mangkuk. Bagilah. Saya terpaksa ambil sendiri pada tangan dia. Saya rasa macam nak lanyak dengan tongkat tu. Cek. Oi, dia tak suka kat saya. Khutbah hari itu mendapat kritikan. Khutbah hari itu dibuat laporan kepada ahli parlimen negeri tersebut. Tak nak sebutlah negeri itu. Tuhan Maha Kaya. Sebab tu saya tak bimbang. Hampa katalah apa pun kat aku. Selagi mana hujah saya Quran hadis, saya tak takut kat siapa-siapa. Saya takut pada Allah sahaja. Kecuali huraian saya tak betul. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni dia suka cari kesalahan orang. Apa dia orang kritik Menteri Kesihatan sebut negara di dunia ni ada 500. Oh, mereka kata ni budak-budak pun ketawa. Alah, tu biasalah. Kadang-kadang nak sebut lain, dia bunyi lain. Bahasa Inggeris, pepatah Inggeris, slip of the tongue, no fault of the mind. Kita tersasul. Oh, hentam. Hampa try tengok mai ceramah dengan aku macam aku ni khutbah. Aku nak tengok hampa hebat tak mana. Kan? Hari tu jadi satu isu. Khatib jemputan menghentam kerajaan. Nak cerita sikitlah. Hari ni 2 jam semangat Ramadan. Boleh tunggu? Tuan-tuan boleh tunggu? Alhamdulillah. Tuan-tuan tunggu. Sekejap lagi saya nak balik dah. Dia pula sambung. Cerita dah. Tapi takdir Tuhan nak membuktikan kebenaran apa yang saya sampaikan dalam khutbah pada hari itu. Ada seorang hamba Allah ni dia rakam. Sebab tu saya selalu syorkan kepada masjid-masjid rakam. Especially my sermon. Sermon ni makna khutbah. Sebab saya akan kait politik, kepimpinan Islam. Cakap soal politik, soal batas-batas iman dan kufur. Nanti kata datang mengkafirkan orang pula. Kita bukan mengkafirkan dia. Dah dia memang kafir dah pun. Takkan nacong tu Islam, kafir Jadi ahli parlimen tersebut dia dengar rakaman khutbah saya. Ni kisah lama lah, 30 tahun, baru 30 tahun dalam bidang dakwah. Pendakwah biasa-biasa je. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, apa kenyataan ahli parlimen? Saya diberitahu. Dia kata, Masya Allah, khutbahnya baik sekali. Tak ada pun mengkafirkan sesiapa, tidak ada mengkritik kerajaan. Inilah puak-puak yang suka buat fitnah. Tolonglah, hentilah. Henti, jangan buat fitnah. Rujuk surah Al-Qalam ayat 11. Surah ke-68 ayat ke-11 Al-Qalam. Ke hulu ke hilir mengadu domba, menyebar fitnah. Salah. Ni di sini pada ni. Galilah. Akhirnya isu tersebut padam. Saya tak bimbang. Saya pergi satu Malaysia. Selagi ada jemputan. Yang tak berani jemput tu puak-puak penakut semua tu.
Itu pun jangan nak masuk syurga. Aduh letih. Nak menyatakan kebenaran pun tak berani nak masuk syurga. Atau nak berperang. Sorry lah, tak payah perang. Islam tidak pernah menggalakkan peperangan. Rajul Al-Baqarah 190. Kecuali apabila negara kita dicerobohi. Itu wajib mempertahankan negara kita. Itu yang dia orang kata Rohingya ni tak boleh pakai. Dia bukan nak tahan tanah air dia lari ke negara orang. Kan? Kita orang Melayu memperjuangkan lawan penjajah, lawan komunis. Jam. Pagi ni okey. Semangat Ramadan. Jadi dalam ayat tadi Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Sebab itu yang keduanya, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni maknanya bukan selawat saja. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, al-mar'u ma'a man ahabba, manusia pada hari akhirat kelak dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih, yang dia cinta. Apa bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukti cinta saya terkandung di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 31. Buat benda ni, amal benda ni, itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar kita hanya banyak berselawat, belum tentu lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ayat dia. Katakanlah Muhammad, Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada umat beliau. Katakanlah, wahai umatku, sekiranya kamu mencintai Allah, tanda kamu cinta kepada Allah yang Maha Berkuasa. Allah yang memiliki mencipta alam ini, maka ikutlah aku, ikut sunnahku, amal ajaran yang aku bawa kepada kamu. Nescaya Allah akan mencintaimu. Bukan selawat. Selawat betul, tapi kalau selawat pun kita menyakiti hati Nabi, kita menolak risalah beliau, kita dilaknat. Understand? Ni cerita dia. Datang masjid awal, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi dalam masa yang sama, dia menentang, dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencerca, dia mengancam, dia mengecam risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disampaikan oleh para pendakwah. Ni tak betul. Mana dalil Ustaz? Ada dalil, jangan bimbang. Surah yang sama, surah Al-Ahzab tadi ayat 56, ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Macam tak betul lah pun kita cek. Rasa-rasa macam tak betul, tapi sekali-sekali rasa betul. Sebenarnya iblis ni bukan mau. Dia tak mau kita buat kerja-kerja mulia ni. Dia suka ganggu. Orang buat kerja mulia, pergi kutuk, pergi kutuk. Ni iblis. Kadang-kadang kita pula yang ambil alih tugas iblis. Iblis duduk relax lah. Go right ahead. Dia bagi peluang. Kita mencerca fitnah ni, fitnah kerajaan, fitnah semua, kita fitnah. Betul lah, taja iblis. Allah melaknat sesiapa yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul, dalam erti kata di antaranya dia mendusta, dia menolak risalah Islam, dia mengecam risalah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada makna kita berselawat.
Kalau kita benar-benar nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal sunnah beliau, ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selalu dah kita ulang, tak apa. Kalau kita nak berjaya, dalam bahasa Inggeris dia kata proverbnya, practice makes perfect. Betul lah? Lebih kurang macam tu lah. Kita berlatih, alhamdulillah, esok perfect. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kullama taqarrara. Setiap perkara yang diulang-ulang itu akan memantapkan kamu. Jadi tak ada makna kita berselawat dalam masa yang sama kita menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Bagaimana kita nak digolongkan dalam golongan yang beruntung? Jadi yang kedua, memuliakan beliau. Yang ketiga, 25 minit dah. Salah, lupa sikit-sikit, biasalah. Manusia biasa kita ni. Betul. Salah, lupa, tu biasalah. Tapi dalam Islam ada benda-benda yang dimaafkan. Yang tu lain kali lah. Kita tak sengaja ni ada benda, insya-Allah. Yang ketiga, wa nasaruh. Kalau kita mau kita digolongkan dalam golongan umat Muhammad yang beruntung, wa nasaruh, dan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak tolong Nabi? Beliau dah wafat. Ya, kita tolong agama Islam yang beliau bawa kepada kita. Jangan kita biar ada musuh-musuh Islam mencerca, menghina agama kita. Termasuk jangan biar mulut-mulut celupa, orang Kedah kata capoi, mulut capoi, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bela, kita bangun, kita nyatakan ketegasan kita. Tu cerita dia. Boleh faham? Tolong dia. Itu cara kita nak tolong. Kadang-kadang malu kita. Malu dekat mana? Orang bukan Islam. Abu Talib, bapa saudara dia, pak menakan dia, tolong Nabi. Walaupun dia kafir, dia ambil, dia bela. Adopted son, lebih kurang macam itulah. Dia ada 11 orang anak. Saidina Ali salah seorang, sepupu Nabi SAW. Patutlah Saidina Ali, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan, tidak pernah menyembah berhala. Sebab dia akrab, dia tinggal sebumbung dengan insan pilihan Allah, the chosen one ini. Masya Allah. Sebab tu diberi gelaran, katanya karamallah wajhah, dimuliakan wajahnya kerana dia tidak pernah menyembah berhala. Tapi ada yang menyatakan karamallah wajhah adalah title yang diberi oleh puak-puak Syiah yang ta'assub dengan Saidina Ali. Itu tak penting, lantak apilah. Yang penting Saidina Ali ini adalah sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi. Kahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Allahu Akbar. 6 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijemput pula pulang Fatimah Az-Zahra. Allahu Akbar. Yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Saidina Ali, catatan sejarah menyatakan dia tidak berkahwin sampai ke akhir hayat dia. Hai, nak jumpa suami macam ni 1000 seorang susah. Yang ada ni, hari ni isteri mati, confirm esok aku terima nikahnya. Dia kata bukan ada edah. 100 hari, 120 hari tak ada. Tu cerita dia. Tu cerita dia. Bukan suami-suami di Malaysia ni. Suami-suami di Pakistan. Di Malaysia insya-Allah 2 kali 5. Okey. Hari ni semangat. 315, 176. Selalunya yang kat sini ni 60 orang. Hari ni wali-wali Songo semua turun ni. Wali Songo ni wali sungguh.
Abu Talib tolong Nabi. Dia merupakan perisai. Macam mana perisai? Sewaktu beliau masih hidup, tak ada seorang pun yang berani menyentuh jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan jawab, Abu Talib kata, over my dead body. Oi, kemas cakap Inggeris pula. Langkah mayatku kalau kamu sentuh anak saudaraku. Masya Allah. Selepas kematian dia, baru musyrikin Mekah bertindak ganas terhadap insan pilihan Allah. Tapi yang kita nak bawa, orang kafir juga tolong perjuangan Islam. Hadis Nabi sebut, wa annallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Hadis ni dalam kelang bookstore punya, cetakan Imam Bukhari, Imam Muslim ke Bukhari? Imam Muslim kot. Hadis ke-89. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan agamanya, agama Islam ini, dengan pertolongan orang yang fajir. Fajir ni yang fasik, yang kafir. Contoh, Abu Talib kafir, dia tolong Nabi. Semangat Ramadan. Hari ni saya puasa hari ke-37 kalau tak salah saya. Kalau tak salah saya. Nah, tak cerai lah kan. 14, hari ni 20 apa? 24. Hari ke-38 lah. Kan? 38 hari. Never before in my life saya tak pernah puasa sunat. Alhamdulillah, dapat separuh Rejab, sepenuhnya Syaban. Ya Allah, berilah peluang padaku dapat menambahkan amal ibadahku di dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Kita tak minta lain, jangan lupa. Apapun mula-mula sekali, kita mohon, ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahanku ya Allah terhadapmu dan terhadap sesama makhluk. Walaupun kita belajar sesama makhluk, kita perlu minta maaf, tapi jangan lupa rahmat Allah itu kan melimpah ruah. Nabi bersabda, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Jangan bimbang. Ya, mohon ampun. Sebab itulah jangan duk tanya-tanya ni. Nah, semalam buat berapa? 8 ke 20? Yang mana betul? Saya jawab betul, 8 betul, 20 betul. Yang tak betul, yang tak solat. Saya rasa pelik. Solat malas, puasa rajin, puasa 12 jam. Kalaulah saya diberi pilihan, I would rather prefer prayer, solat. Puasa 12 jam ni, solat 5 minit je kan. Oh, semalam tuan-tuan dan perempuan, hari ni 3 jam lah, semangat hari ni. Semalam, malam pertama tarawih, Masya Allah, baru kita tahu ramai rupanya yang boleh jadi imam. Kenapa? Kerana terpaksa. Imam di rumah. Yang request tu pula isteri pula. Ada seorang tu dia jadi imam. Duduk depan. Rakaat pertama. Punya lama. Duk usalli dah berpeluh. Aircon pasang, kipas pasang, tak jadi. Kan? Itulah sekali-sekali jadilah imam. Saya baca surah pendek je. Yang penting tartil, bacaan kita betul. Itu yang lebih penting, bukan panjang. Cermat-cermat kita baca. Jadi semalam isteri-isteri di rumah boleh tahulah kehebatan suami-suami mereka. Kan. Mudah-mudahan kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Kata COVID ini dia extend sampai 12 Mei. Maknalah kemungkinan tahun ni raya dalam rumah. Tak tahulah khutbah raya boleh buat ke tidak, kan? Ada orang dah booking dah, kan? Tak apalah, kalau tak ada, saya khutbah dalam rumah lah dengan keluarga saya. Baik. Jadi makna ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, siapa yang tolong?
menjadi penunjuk jalan. Kafir. Abdullah Uraiqi, saya difahamkan beliau ketika itu masih kafir, belum Islam lagi. Tu cerita dia. Jadi kita yang Islam tak nak tolong agama kita. Kita tak nak bela agama kita. Islam dicerca, Islam dihina. Senyap, sunyi, sepi. Tak cakap apa. Tak cakap apa. Nabi dihina, diam. Allah. Kalau dalam isu-isu lain, hoi nak tunjuk hebat. Bela Islam, salah satu sifat yang melayakkan kita diiktiraf oleh Allah, acknowledged by Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-7. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu tolong agama aku, nescaya aku akan memberi pertolongan kepada kamu. Jadi kena yakin pada suatu hari nanti insya-Allah Islam akan menguasai muka bumi, termasuk disokong oleh orang-orang golongan fajir, fasik, yang derhaka, kaki maksiat, kafir. Mungkin mereka ada matlamat tertentu, yang penting mereka juga menyokong sebagaimana yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kita yakin dan percaya, apabila Islam ditegakkan dan kita berlaku adil pada seluruh rakyat, insya-Allah ketika itu yang bukan Islam sudah pastinya akan menerima agama kita. Dia rasa selesa, comfortable hidup dalam sebuah negara Islam di mananya pemimpinnya begitu kasih dan sayang pada rakyat walaupun berlainan bangsa dan agama. Nampak tak? Tadi ada seorang tu tulis Al-Baqarah 204. Itu golongan munafik lain kali lah. Memang cakap tentang Islam hebat, tapi mereka lah yang kuat menentang Islam. Tak boleh saya baca lah. Wa minan nas man yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Al-Baqarah ayat 204. Jadi jangan rasa pelik. Ada orang Melayu beragama Islam, ada orang Arab beragama Islam, sebab Arab pun ada Yahudi, kan? Mereka bercakap tentang Islam, tentang agama, tentang apa, menyebabkan kita kaget. Cakap Indo sikit, kaget, terpesona, takjub. Tapi golongan yang pandai berbicara inilah, kata Allah, yang kuat menentang agama kamu, agama Islam. Kau hajar tu buat ni. Jadi kita perlu membuktikan kita golongan yang beruntung. Kita bertindak, membela, menolong agama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu tolong agama aku, nescaya aku akan tolong kamu dan teguhkan pendirianmu. Kalau berlaku peperangan, Allah akan teguhkan tapak kaki kita. Kita tidak akan berganjak, insya-Allah. Tidak akan melarikan diri daripada medan perang. Itu maksudnya insya-Allah. Tapi saya nak remind, perang bukan jalan penyelesaian. Perang itu hanya last resort saja, yang terakhir sekali. Lagi boleh negotiate, damai, kita berdamai. Nampak? Itu cerita dia. Jadi tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi alasan. Esok kita akan ditanya, kenapa? Apakah yang menyebabkan kamu tidak berjuang di jalan Allah? An-Nisa 75. Tengok sendirilah. Ustaz pun tak larat nak baca, letih dah hari pertama. Nampak tuan-tuan berletih puasa ke? Hari ni dia kata belum cerai lagi. Cerai. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Itu ayat dia.
An-Nisa 75. Allah akan tanya, apakah yang menyebabkan kamu tidak berjuang di jalan Allah? Kamu takut kat kafir ke? Kamu takut kepada kekuatan mereka? Siapa yang mampu mengalahkan kekuatan Allah? Orang beriman dia yakin dengan pertolongan Allah. Ikhtiar usaha, strategi kena ada. Alhamdulillah betul ayat tu. Ayat 75 baca pun betul. Jadi kita kena tolong agama Islam. Kita kena pertahan maruah agama kita. Termasuk cacian, makian terhadap Nabi SAW. Wajib kita pertahankan agama yang mulia. Wajib kita mempertahankan kekasih Allah ni. Baru boleh berjaya. Baru dah akan dikategorikan sebagai umat yang beruntung. 40 minit dah. Boleh sikit lagi? Nak baca sikit? Moga Allah berkati tuan guruku. Amin, amin, amin. Ya Allah, panjangkanlah umur aku dalam kebajikan. Memberi manfaat kepada Islam, perjuangan Islam pada seluruh umat manusia, termasuk makhluk-makhluk ciptaanmu. Sebab apa saya minta makhluk-makhluk ciptaan? Saya dah bagi makan kucing ni hampir 30 tahun. Setiap hari. Peruntukan untuk kucing rumah yang bukan saya bela. Kucing liar. Stray cats. Dulu satu ketika ada dekat 25 ekor. Entah hilang, entah ke mana, matilah, kena lanyak dengan kereta lah. Sebab kampung saya ni semua driver Formula 1. Saya tak pernah langgar kucing. Sebab saya suka kucing. Yang saya tak suka, tuan-tuan dan perempuan, tai kucing. Bau tak tahan. Kan? Sekarang saya berbaik dengan monkeys. Kera, monyet ataupun buruk mayat. Semalam tak sempat nak bagi makan. Tu cerita dia. Jadi kita nak jadi manusia yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Kalau walaupun tuan-tuan dah doa untuk saya, terima kasih. Saya senantiasa berdoa untuk diri saya supaya Allah panjangkan umur saya dalam kebajikan, memberi manfaat pada Islam dan perjuangan Islam. Saya nak berjuang dan saya akan berjuang, insya-Allah. Dan memberi manfaat kepada seluruh umat manusia, termasuk makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Jangan kita zalimi walaupun haiwan, jangan. Sampai sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, kereta saya tu lalu saja dekat taman tu yang ada banyak kera tu, dia orang dengar enjin kereta, dia orang tahu dah. Dengar suara saya, semua keluar. Cuma dia orang tak bagi salam kat saya. Apa khabar Ustaz? Kalau dia bagi salam, balik awal aku. Kan? Tak ketawa pun. Baik. Itu yang ketiga. Tolong agama Allah. Abu Talib tolong. Abdullah Uraqiz tolong. Mereka kafir. Yang keempat, wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu. Yang keempat, golongan yang beruntung, golongan yang mengikuti, berpandukan kepada cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Tu dia. Ikut cahaya petunjuk ini, ulaika humul muflihun. Mereka inilah, kata Allah, golongan yang beruntung. Kita baca sekali lagi lah. Tak apa, kita rojok. Mana kitab tu hilang. Ini tafsir Arab Saudi. Kulit pun tak ada dah. Muka surat insya-Allah 229. Macam tak percaya. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 52. Kenapa kita wajib kena ikut Quran dan hadis? Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada manusia Al-Quranul Karim, yang mana segala penjelasan di dalam Al-Quran itu, kata Allah, berdasarkan ilmu pengetahuan kami untuk menjadi petunjuk dan sebagai rahmat kepada golongan yang beriman. Orang-orang yang beriman.
Muka surat 229. Maksudnya, atas dasar pengetahuan kami tentang apa yang menjadi kebaikan bagi hamba-hamba kami di dunia dan akhirat, apabila saya menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai pimpinan dan bimbingan dalam kehidupan dunia selamat, akhirat sejahtera. Nah, sebab itu maknanya kita melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita, kita bakal diberi hidayah dan akan dikurniakan sifat istiqamah selama mana kita berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran. Boleh? Jadi ada 4 sifat. Di dunia, insya-Allah kita bakal mendapat hidayah dan sifat istiqamah kerana kita mengikuti cahaya petunjuk Al-Quran yang berdasarkan ilmu pengetahuan Allah ini, dan di akhirat kita bakal mendapat redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 sifat golongan yang beruntung, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah bertemu muka, yang memuliakan beliau dengan mengamalkan ajaran. Di samping itu, bukan sekadar mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga senantiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka juga bertindak memperjuangkan agama Allah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka menolong agama Allah. Yang keempat, mereka senantiasa berpandukan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Talib malang 1000 kali malang. Beliau hanya memiliki 2 saja sifat. Yang ni 3, 2. Apa dia? Beliau tolong Nabi. Beliau memuliakan Nabi. Anak yatim piatu ni dia ambil, dibela, dididik, dibesarkan dalam rumah dia, tapi dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersedih hati, ya Allah, kenapa pamanku tidak mengucap kalimah syahadah? Aku akan bagi a very strong recommendation. Dia tidak beriman kepada Nabi, dia juga tidak beriman kepada Al-Quran. Dia bukan golongan yang beruntung. Itu pun sebahagian hadis menyatakan Nabi memohon kepada Allah supaya diringankan azab ke atas Abu Talib, bapa saudara dia, kerana dia ada juga jasa walaupun dia kafir. Dia memuliakan Nabi dan dia tolong Nabi. Bagaimana dengan kita? Ada atau tidak 4 tuntutan? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan segala ajaran Islam yang beliau bawa, yang beliau tinggalkan kepada kita. Kita juga memuliakan beliau, di samping banyak selawat, kita juga senantiasa mengamal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga terlibat bertindak membela agama Allah, dan kita menjadikan petunjuk Al-Quran berdasarkan ilmu Allah ini dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sekiranya saya ada 4 sifat ni, insya-Allah kitalah golongan yang beruntung. Jadi sebelum saya akhiri, seperti biasa, kalau minat untuk membantu saya, untuk membantu projek-projek yang saya dah buat puluhan tahun, membantu orang miskin, tolong bayar sewa rumah dan sebagainya. Saya meniaga juga sikit-sikit produk BMF, buy Muslim first. Ni stok masih ada, insya-Allah. Ada yang beli satu bagi RM50, RM40 untuk sekolah. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua penyumbang-penyumbang. Setiap hari ada saja sumbangan. Alhamdulillah, syukur. Dalam keadaan hari ini banyak ustaz-ustaz yang mengeluh, dia orang tak keluar mana, bagaimana dengan nak bayar allowance dan sebagainya. Kami ni rezeki ada jugalah, sebab kami berdaftar dengan Majlis Agama Islam Kedah. Kita dapat juga sikit-sikit sumbangan daripada JAKIM, alhamdulillah. Jadi bolehlah top up dengan sumbangan tuan-tuan ni untuk melicinkan pentadbiran. Jangan lupa, yang paling mudah, bank in ke Maybank account Tafiz Mutmainah 55205 970 3378. Mudah-mudahan tuan-tuan bantulah kami sekadar kemampuannya ada. Siapa yang ingin menunaikan umrah
di hujung tahun bersama Bushra Holidays Sendirian Berhad. Kalau umur saya panjang, saya akan menyertai mereka insya-Allah. Terima kasih. Esok kita bicara lain pula. Insya-Allah bertemu di hari esok. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, mengekalkan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita dapat beribadah dengan sesempurna di bulan yang penuh keberkatan, ribuan kemaafan, terkasabasan dan sebagainya, ribuan ataupun memohon keampunan Allah sekiranya berlaku kesilapan. Ampunkanlah dosaku wahai Allah, dosa kedua ibu bapaku, muslimin dan muslimat sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semangat.